okey. Azhar, Insyirah, Hendrawan, Mujib, okey. Okey, ada juga ramai. Okey. Okey. Bolehlah. So at least saya tahu partisipan yang berapa orang, apa ni, I mean background of my participant. So nanti senanglah nak bebel apa yang patut, nak share apa yang patut. So tak adalah lari daripada apa ni, tajuk asal ataupun partisipan kita lah. Make sure that dia tepat kepada partisipan lah. Okey. Kita tak nak buang masa. Sekarang ni 9:11. I diberi masa lebih kurang kejap I pun dah okey. 9 sampai 10:30, kita ada 1 jam setengah. Okey, 1 jam setengah ni is quite long, tetapi sebenarnya pendek je sebenarnya. Bila kita dah bebel nanti dia akan jadi sangat pendek sebenarnya, dan ada banyak yang I nak share. Hopefully I sempat untuk habiskan dalam 1 jam setengah. Okey, selepas 1 jam setengah kita akan break sekejap. Ada pesanan daripada CEO ISEP, dan selepas tu kita jumpa kembali pada modul yang kedua nanti, insya-Allah. Mana yang kita tak sempat untuk modul pertama ni, kita akan sambung di modul kedua. Okey, so kita tak nak buang masa. I akan start share slide presentation I. Okey. Nampak tak? Kalau nampak, type 3 dekat chat tu. Kejap, I kena buka bahagian chat I ni. Hilang pula. Okay. So kalau ada soalan, kalau segan nak on mic, okay, you boleh type je di bahagian chat tu. From time to time, I akan glance tengok ke bahagian chat tu kalau ada apa-apa soalan lah, okay. Hopefully, I boleh entertain semua soalan. Kalau I tak sempat nak baca soalan ni ataupun dah jawab soalan itu, kita try bawa ke modul kedua nanti. Okay. Kalau you dah nampak dekat sini, okay, I besarkan. Okey. Tajuk pagi ni, modul pertama adalah pengenalan perniagaan dalam talian. Okey. Seperti biasalah kan, bila kita start any program, okay, kita akan mulakan dengan pengenalan dahululah. Okey. Okey, sebelum I tanya kat sini, I nak tengok berapa ramai pula yang belum ada bisnes tapi baru nak plan untuk buat bisnes. Okey, boleh type 4 tak? Dekat bahagian chat tu. Wazmin, Takyuddin. Okey, ramai juga. Okey. Jangan risau. Okey. Mana yang dah bermula, alhamdulillah. Mana yang baru nak bermula, baru nak plan, baru nak cari apa bisnes kita nak buat, apa produk nak jual, okey, tak ada masalah. Okey, modul pertama dan modul kedua ni memang dibuat khas untuk memberikan ideas, okey, bagaimana memulakan perniagaan online ni, dan bagaimana kita nak mencari idea apa kita nak buat. In case some of you memang belum ada idea untuk apa yang nak untuk online business you lah. Okey. Okey. Nama saya just panggil Azmi sajalah nanti kalau ada apa-apa soalan. Okey. So sebelum tu, okey, nanti orang tanya juga, okey, dia ni cerita pasal bisnes, dia ni ada bisnes ke? Takkan teori saja. Okey, nanti dia bisnes is buat praktikal. Okay, kalau orang tu bercerita bisnes tapi dia tak pernah buat bisnes, okay, it's just totally teori saja. Okay, alhamdulillah, okay, I takkan bercerita pasal teori saja. Okay, I will share my experience in business. Okay, hopefully I juga student staff UiTM, hopefully benda ni tak ada masalah lah kot. Kita dah declare pun pada pihak UiTM lah. Okay. I ada business printing, okay. Lokasi di Seksyen 15 Shah Alam. Okay, ini
depan kedai, okey. Yang ini sebelah ni dalam kedai, okey. Memang gambar bersepah lah dalam kedai. Okey, sebab gambar bersepah ni penting. Kita nak tunjuk dekat customer, kita nak tunjuk dekat orang ramai bahawa kita ada job. So bersepah tu maksudnya kita ada job. Kalau kedai tu cantik je, clear, bersih saja kan, tu tak ada job lah tu, cantik saja. Kalau butik mungkin lah nak kena cantik, tapi kalau bisnes macam ni, I involve with printing, okey, dah lebih kurang dalam 12 ke 13 tahun, okey. Kedai bersepah tu adalah tanda yang sangat bagus. Maksudnya kita ada job, okey. Bawah ni kita ada buat embroidery, kita buat printing, okey, semua okey. Ini offline business, berkedai, ada kedai, ada lokasi, okey. One more yang I start last year, okay, this is totally online, okay. This is my product, okay. Lab of Essence, okay, is a shower gel for body odor. Alhamdulillah, daripada semua pelanggan yang membeli itu semuanya positive feedback, tiada yang kecewa, semuanya berjaya. So I tak nak, bukannya nak share bisnes saya, tetapi nak beritahu bahawa this is my business, okay. Dan I akan share dengan you apa yang I buat sepanjang 12-13 tahun bila setelah kita mula berniaga ni lah, ada ups and down, rugi dan untung, kena tipu dan macam-macam lagi. Okay, I try to share dengan you lah sepanjang talk ni berlangsung. Okay, so apa kita nak belajar hari ni? Okay, untuk modul pertama ni, okay, I sediakan empat bahagian. Okay, sorry kalau mata I dekat bawah sikit sebab I kena baca slide. I punya kamera kat atas. Kalau macam ni I tengok kamera. Kalau I ke bawah macam ni, so meaning that I refer to my slide lah. Okay, so bukannya sombong tak tengok you all straight to your eyes kan, bukan. So I tengok slide ada request to share content. Tak ada masalah, boleh je. Okay. Oh. Okay. Kenapa I tak boleh? Kenapa I tak boleh? Sekejap. I start sharing semula sebab dia sangkut pula tadi. Sekejap. Okay, tak apa Doktor. Okay. Dulu. Okay. 4 perkara yang kita belajar hari ini. Pertama, mengapa bisnes online? Okay. Kedua, 5 tips memulakan perniagaan online. Ketiga, bagaimana mencari idea bisnes. Dan keempat, apa perlu ada sebelum memulakan bisnes. Okay, nampak macam very silent session ni ya. Feel free to talk, okay. Macam cakap seorang tak seronok pula. So ada 4 perkara yang kita akan tengok hari ini, okay. So kita tengok bahagian pertama. Okay, ini adalah sebab-sebab kenapa, I mean majority of us business online, okay, ini adalah sebab-sebab kenapa kita memulakan perniagaan online. Okay, specifically online lah, okay, kita tengok online, bukannya business, business yang lain tu kita concentrate on business online. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 perkara, ada 8 sebab kenapa kita start business online, okay. Kepada siapa yang dah start business tadi tu, yang I tanya awal-awal tadi tu kan, boleh tak share dekat I, okay, apa daripada 8 sebab ni, apa sebab you start business online hari tu? Unmute your mic and then please respond. Boleh? PKP, Azhar, Jeffrey, PKP, masa bebas dan fleksibel, masa bebas. Okay. Kebanyakan usahawan online bila kita jumpa, okay, I banyak buat kursus online kan, bila kita tanya partisipan, kenapa memilih bisnes online? Okay. Pertama, soalan yang, jawapan yang standard yang selalu orang jawab ialah dia macam jawapannya bebas, okay, tak ada masa yang tetap, dan yang paling penting kat situ adalah menambah pendapatan sebenarnya. Okay, side income, betul, Izzati, okay, pendapatan yang lebih dan family, okay, betul, mencari pendapatan tambahan. Sama macam I dulu, okay,
Kenapa start business? Sebab I nak mencari pendapatan tambahan. I rasa macam tak cukup. Okay? Yelah kan, kita manusia ni bagi macam mana pun memang takkan cukup. Okay? Tapi itu kita tengok daripada segi positifnya. Baguslah. So kita berusaha untuk mencari lebih dan lebih dan lebih lagi. Okay? Kita tak stay in one situation where kita rasa macam kita ni cukuplah apa yang ada. Okay? So kita mencari sesuatu yang baru dan dalam konteks ni kita mencari pendapatan sampingan. Yes, pendapatan sampingan. Tak kira sama ada you akan dapat pendapatan sampingan yang kecil ataupun besar, okey tu terpulang. Macam I dulu, masa I start 13 tahun yang dulu sebelum I buat printing dulu kan, sebenarnya start dulu online. Okay, masa tu tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada apa, social media ni memang tak ada. 13-14 tahun yang lepas, 13 tahun yang lepas, okay. So, masa tu business online ada, kita rely on, apa tahu masa tu forum. Okay, forum. Dan masa tu forum yang I aktif dekat situ, okay, berbisnes adalah, kalau you pernah dengar lah, rasa forum ni pun dah tak ada orang pergi kot sebab orang sekarang ni pun dia tak pergi ke forum, dia lebih kepada social media. Carigold.com. Kalau you pernah dengar lah, kalau pernah dengar, you tulis dekat chat tu, pernah dengar kalau you pernah dengar lah. Maybe a new generation macam you all, orang-orang muda mungkin belum pernah dengar lah. Kenapa bisnes online kita kategori sebagai pendapatan sampingan? Okey, kebanyakan ini bukannya kategori pendapatan sampingan, ini adalah mengapa orang mula membuat bisnes online, selalunya dia mencari pendapatan sampingan. Okey, ataupun kalau dia jadi main income pun tak ada masalah pun. Ramai juga yang buat macam tu. Okey. Tapi ini salah satu daripada sebab kenapa orang bermula mulakan bisnes online lah. Awazmin sama ada full time pendapatan sampingan tak ada masalah lah. Okay. Rohaya, pernah dengar carigold.com tak tahu masih ada lagi ke tak. Kat di situlah bermula bisnes I. Okay, jual t-shirt, okay. Jual macam-macam pernah jual dulu. I jual t-shirt, I jual MP3 player, I jual a lot of things. Dan nama company I mula-mula dulu, okay. Nama company I mula-mula dulu ABJJ Enterprise. Okay, ABJJ Enterprise. Agak-agak apa maksud ABJJ tu agak-agaknya? Boleh teka tak? Okeylah, tanya sendiri, jawab sendiri. Okey, ABJJ sebab itu masa tu I jual segala benda. Okey, nama bukan nama. Okey, sebab masa tu kita mencari, okey. Bila bermula bisnes ni kita cuba mencari bisnes mana yang sesuai dengan kita ni. Jual ni, jual tu. Last kali kita akan dapat satu bisnes yang betul-betul suit dengan kita dan kita rasa selesa dan pendapatan di situ adalah baik, okey. ABJJ tu maksudnya apa tahu? Apa boleh jual, jual. Okey. Betul Jeffrey, betul. Apa boleh jual. Masa tu jual saja apa segala benda. Sebab kita nak mencuba. Okey, masa tu. Jual lah macam-macam online, di forum. Lagi satu forum yang kita selalu guna sampai sekarang ni pun still ada, and that forum is very very good for discussion. Lawyat.net is a very good forum untuk discussion dan discussion, carilah bahagian business lah dekat situ, or even you can sell things dekat situ. Okay, itu pendapatan sampingan. Okay, flexible, anytime, you can do anytime, siang, malam. Okay, agak-agak tak boleh tidur pukul 2, pukul 3 pagi tu pun boleh juga. Okay, flexible. Kalau you ada store online ataupun you ada Facebook page apa semua tu kan, you boleh set dekat situ. Your shop is open 24 hours. Sebab business online kan, it's up to you, okay? Dan you boleh buka 24 jam. Anytime customer you boleh contact you, tapi kalau you tidur you tak boleh reply lah. Okay, selalunya customer pun tidur lah masa tu. Tetapi you boleh beroperasi 24 jam. Okay, that is the beauty of online business, okay? Dan kos rendah. Kenapa saya kata kos rendah? Sebab kita boleh memilih, okay, sama ada kita nak to start a business, I betulkan semula to start a online business, dia tidak memerlukan kos yang banyak pun sebenarnya.
Okay, you tak perlu ada produk sendiri pun sebenarnya. Okay, for you to start, okay, to get the feel, to get apa ni, the feel of apa ni business online, okay, sell other thing, apa ni, ada people's product, okay, jual produk orang lain ke, okay, where dekat situ cost untuk you bermula bisnes tu sangat-sangat rendah kat situ. Okay, lepas ni kita akan tengok, okay, apa contoh-contoh bisnes yang kita boleh buat dengan kos yang sangat rendah, dan ada juga bisnes yang tak perlu ada langsung modal pun. Okay, start zero and then you can start business, tak ada masalah pun. Mudah, memang mudah pun. Okay, mudah sangat. Sekarang ni people are rely on social media. Betul-betul apa ni, rely on social media. Okay, Facebook, Instagram, YouTube, itu yang I selalu gunalah sebab I selalu buat iklan dekat situ. Apa ni, Twitter, I tak ada account Twitter, so I tak buat dekat situ. And right now is the best apa ni advertising medium di online adalah TikTok. Okay, people are laughing about apa ni, mula-mula TikTok tu diperkenalkan tu orang gelak pasal TikTok ni ya. Yelah kan, sebab video-video yang orang share dekat situ pun tak apa-apa. Okay, believe me, okay, bagi dalam setahun dua ni TikTok will be part of the online business. Okay, you share a lot of things dekat situ. Kalau orang yang berbisnes makanan, dia share resepi, dia share macam mana nak masak. Okay, yang share video yang tak apa-apa tu memang kita tak boleh control lah kan, they will go and still do that. Okay, tetapi we take that advantage yang related to our business dekat situ. Okay, TikTok, Facebook, Instagram, your only generation, agaknya you only dalam range berapa, 25 ke 30 tahun kot. Okay, majority dulu dulu jual online dekat mudah.com. Yes, Insyirah, mudah.com ada juga, tapi mudah.com ni ada banyak scammer dekat situ, so kurang lah dekat situ. Alternatif mudah.com adalah Carousel. Okay, I banyak jual dekat Carousel. Okay, lelong dah kalah. Lelong kesian. Sekarang ni Shopee and Lazada is very good right now. Okay, masters online business, join dropship, memasak. Okay, nanti kita share, nanti kita sentuh apa ni dropship tu, memasak tu. Okay, mudah, bebas memilih. You boleh pilih apa-apa saja business yang you nak jual kek, you pergi memasak, you nak pergi jual apa saja. Kalau if you have your own product pun tak ada masalah jual. Lelong dah kena lelong. Lelong still ada ke? I tak tahu lah. Dah lama tak buka lelong.my tu. Apa ni, masih ada ke tak? Di lelong jugalah di mana I start belajar macam mana apa ni, upload gambar produk dan jual online dekat situ. Okay, masa tu lelong buat kursus free. Kita pergi sana satu hari, dia akan share apa ni, step by step how we upload our product lah apa segala semua untuk jual online. Okay, masih ada tapi tak aktif, betul. Dia tak dapat bersaing dengan Lazada dan Shopee. Right now Shopee is very very strong right now. Okay, dengan iklan dia yang sangat-sangat bagus. Okay, bebas memilih. Lepas tu untung pantas. Sambil-sambil tu I tengok chat, sambil-sambil tu I tengok slide I tahu I takut tak habiskan slide I ni melayan you dekat chat ni. Tapi tak apa, kita tengok. Kalau mana yang terlepas tu jangan bersedih hati. Okay, sebab ada banyak kita kena tengok satu-satu kat sini. Okay, untung pantas, yes, untung pantas. Seriously. Okay, bila I start business dulu, apa ni, I start business dulu kan, printing t-shirt dulu kan, hey, seriously, 5 bulan pertama, okay, do you know how much I get? I can get 3 to 5,000 per month. You imagine I can get 3,000 to 5,000 per month, okay, sebagai pendapatan sampingan masa tu. Masa tu tak ada fikir, tak ada plan untuk bisnes secara serius pun lagi. Pendapatan sampingan, if I can get apa ni, actually masa tu 500 ke 1,000 pun dah cukup dah pendapatan sampingan. Okay, buat apa yang patut belanja, patut pergi jalan-jalan ke, makan ke, bawa family keluar pun should be good enough. Tapi at the time, okay, surprisingly, okay, I can get 3 to 5,000 easily every month. Okay, masa tu pun masih tak fikir lagi pasal bisnes. Okay, enjoy. Duit tu dapat keluar. Okay, belanja tu, belanja ni, pergi jalan-jalan, pergi hotel yang paling mahal sekali, boleh pergi bawa family, pergi Penang, pergi Langkawi, apa semua tu. And sampai satu masa that, hey, I cannot do this. This is money that I can, okay, I mean, meaning that I can have a serious business. Masa tu lah bermulanya serious business lah. Okay. Lepas tu slide akan dikongsi ya, nanti moderator akan share dengan you. Dan tidak bersemuka kepada you all yang malu, segan nak jumpa orang.
Kan ramai di antara kita yang malu segan nak jumpa orang kalau kita offline business kan you kena jumpa orang, you kena bawa produk, you kena beritahu orang tu, you kena convince orang tu nak beli apa segala semua, tapi not online. Online orang tak kenal you pun sebenarnya. Okay, you boleh pilih untuk kenalkan diri you sebagai ikon produk you tu, ataupun you tak perlu pun you duduk di belakang tabir orang lain yang jalankan bisnes tu, dan you interact dengan customer itu tak perlu bersemuka pun. Okay, tetapi tak baguslah sebenarnya kalau kita berbisnes ni kita tidak berjumpa orang. Okay, kalau tidak secara fizikal pun, secara online kita kena jumpa orang. Bila orang tengok muka kita sendiri, bila orang kenal kita, dia punya keyakinan kita dia terhadap bisnes kita tu lebih tinggi daripada tak pernah kenal langsung you. Okay, tetapi still itu adalah option kepada bisnes online. So where mungkin you segan nak jumpa orang, kadang-kadang ada budak-budak ni, ada student ni, ada orang ni, dia segan jumpa orang. Tetapi kalau dalam social media ni, okay, dia sangat-sangat hebat. Okay, bercerita macam-macam apa sekali semua, tapi kalau jumpa dia nak bercakap sepatah pun susah. Macam tak ada hidung orang katakan. So this is for you. You tak boleh kalau you segan nak jumpa orang, then your strength is online. You boleh communicate with your customer online dengan baik, then this is opportunity for you, dan masa bebas. Okay, anytime lah. Okay, bebas memilih masa, bebas lebih kurang memilih produk apa sahaja yang nak jual, tak ada masalah pun. Okay, semua benda you boleh buat, semua benda you boleh jual. Betul ke ayat tu? Yes, option dekat you. Okay, I baca sekejap dekat sini, slide kongsi. Betul, saya printing, saya buat printing side income, tapi balik hanya di rumah lepas waktu kerja. Betul. Okay, Mujib boleh buat sendiri, printing dekat rumah. Okay, macam orang gila. Sekarang ni Alhamdulillah okey lah. Okay, so next slide. Sekarang ni 9.32. Okay, 5 tips memulakan perniagaan online. Okay, ini adalah 5 tips yang paling sangat penting kalau you masih belum bermula bisnes online. Okay, 5 benda ni you kena fikir betul-betul, buat study. Okay, bisnes ni is not, yelah kan ada orang main-main. Okay, dapat untung sikit-sikit, okay, bila dah ada duit nanti bulan depan dia tak payah bisnes, bila tak ada duit nanti dia start jual barang balik online. Okay, ada orang macam tu, dia secara sampingan dan dia rasa macam dapat sikit-sikit, jadilah macam I dulu lah, awal-awal dulu. Okay, tetapi if you plan untuk menjadi serius dalam online business ni, okay, these are the 5 tips that you need to study dan fikirkan betul-betul, and hopefully you all serius lah. Kita tak nak main-main. Okay, business online ni. Okay, especially untuk youngsters, you all, I rasa yang ramai yang dalam ni adalah muda-muda kan, 20 ke 30 tahun kan. Kalau you baca ni, nak bagi syarahan sikit macam lecturer sikit lah. Kalau you baca, you all ni generation apa? Generation kalau I X, terus terang lah, X dah tua. I think you only Y and Z tak salah I. Okay, you baca the strength Y. Okay, Pali. Okay, Pali macam pernah dengar nama Pali ni kan. Okay, Y maybe Z, ada generation. Okay, so you pergi baca boleh. Okay, especially generation Y ni kan, you pergi baca advantage ataupun strength of your generation. Okay, generation sekarang ni. Okay, Y lah, especially kalau umur you 25 ke 30 tahun ni. One of the strength of your generation is entrepreneurship. Seriously, entrepreneurship is your strength. Okay, so kalau you all ni dalam generation ni, tapi you tak melibatkan diri dalam entrepreneurship ni kan, maksudnya you ni adalah seorang yang ketinggalan dalam generation you. Seriously, ketinggalan dalam generation you, because the strength of your generation is entrepreneurship. Kalau itu strength you, so you need to take that advantage. Okay, kenapa? Sebab sekarang ni internet is everywhere, online, dengan online platformnya banyak, social platformnya banyak, nak buat iklan senang, free, boleh bayar, boleh dia, meaning that there are a lot of opportunity for you to start business. Okay, semua di hujung jari. Betul Syakila, sama ada kita nak atau tak nak saja. Okay, so hopefully yang 72 orang yang join ni, you all ni memang betul-betul berminat untuk start on business online, dan hopefully semua orang berjaya untuk business online ni. Okay, kita start dengan tips yang pertama. Okay, tak boleh gerak. Okay, first, kalau susah sangat tak tahu nak buat apa, okay, nak jual apa,
fikir pecah kepala otak, nak fikir apa benda aku nak berniaga, apa benda aku nak berniaga ni kan. Senang cerita, tak payahlah jual produk sendiri. Lagi pening kepala kalau you sendiri nak keluarkan produk sendiri. Seriously. I had experience macam yang I punya lab of essence tadi tu, produk I tu. Dia bukan hari ni fikir besok terus keluar produk. No. Okay. Terus terang cakap kat you, 2 tahun untuk I keluarkan produk tu. Macam-macam kita nak buat tu, buat ni segala apa semua. Last sekali, that is the best product. Okay, yang online tadi tu lah, yang printing tu dan cerita lah, itu dah 12-13 tahun tu dah lupa dah cerita dia macam mana. Okay, so kalau you tak ada idea untuk start a business, start simple saja. Okay, tak perlu buat produk sendiri. Buat permulaan, okay, baca sikit apa ni slide dekat sini ya. Tidak perlu berhempas pulas memeningkan kepala dengan mencipta jenama branding sendiri. Nak buat branding ni bukan senang. Okay, bukan senang nak buat branding ni. Kejap lagi kalau ada masa cerita kat you macam mana kita nak buat branding dan how hard untuk buat branding ni. Tapi kalau you dah berjaya orang kenal brand you, dan sangat-sangat bagus. Okay, dan membangunkan R&D untuk menghasilkan produk anda. Sukar, sangat sukar. Terus orang cakap sangat sukar untuk memulakan sesuatu bisnes dengan produk you sendiri. Okay, suggestion I untuk you yang baru bermula nak buat bisnes ni, okay, apa kata kita jual produk orang lain dahulu. Kita get that feel, kita dapatkan perasaan menjadi peniaga online tu dahulu. Macam mana perasaan dapat order, macam mana perasaan dapat duit, macam mana perasaan nak uruskan orang beli, lepas tu sediakan produk dan hantar, dan macam mana perasaan untuk buat bukan perasaan sangat, experience you, okay, buat iklan, okay, macam mana nak communicate with customer. Itu yang penting sebenarnya, build that skills dahulu. Okay, so tak usah pening kepala untuk buat produk sendiri. Start by selling produk orang lain. Okay, so selalunya kalau kita produk orang lain ni, selalunya majoritinya orang akan start dengan dropship lah. Okay, I rasa majority of you tahu apa ni business dropship ni, betul? Okay, Adri tahu kan apa ni dropship ni? Dropship ni macam mana? You jadi orang tengah. Okay, contohnya I ada produk, okay, dan you approach I, you kata you nak jualkan produk I. Okay, you nak jualkan produk I, and then you akan buat apa ni marketing, you buat advertising, you buat iklan mencari pelanggan. Okay, bila you dapat pelanggan, okay, pelanggan tu akan bayar kepada you akan bayar kepada I harga ejen, dan I sendiri akan uruskan penghantaran segala semua kepada customer. You kerja you adalah menjadi orang tengah, mencari pelanggan saja. Okay, tak payah pegang produk pun betul Syakila, tak perlu pegang produk pun, tetapi I suggest that you need to study about the product. Kita tak nak jual benda-benda tak apa-apa, merepek-repek, nanti bila customer tanya detail about your product, you tak boleh jawab. Okay, kita nak jadi seorang peniaga yang knowledgeable. Kita at least kita kena tahu produk kita tu A to Z apa, macam mana guna, apa gunanya, apa pentingnya you beli benda ni, okay? Apa ingredient dia contohnya, okay? Promoter tetapi online, betul Syakila. Okay. So ini adalah konsep yang paling mudah sekali dropship. Okay. Macam kawan ni kata tadi tu kan, Mama Sab tu is more to affiliate. Okay, dia dropship dengan affiliate, dia ada dua, berbeza sedikit, sama tapi tak serupa. Ni contoh bisnes lah dekat situ. Okay, so ada ramai peniaga-peniaga yang ada produk sendiri dan dia tak cukup tangan untuk membuat iklan dan menjual kepada pelanggan dia. Di sinilah you datang sebagai drop apa dia punya term dia, tak pasti. Maksudnya you datang cakap dekat dia, hey, you boleh tak saya jualkan produk you, okay, meaning that it's a dropship model, business model lah kat situ. I rasa semua peniaga akan tahu dropship ni dan dia akan mengalu-alukan, okay, sebab apa? Kuranglah kerja dia sikit untuk buat iklan apa segala semua. You all yang jalan, consider as you ni jadi macam pekerja dia, tetapi tidak perlu membayar gaji bulan-bulan. Okay, kita bayar you based on sales you. Kalau tak ada sales, tak adalah. Kalau you dapat buat sales, then you will get some
profit out of it lah. Selalunya contohnya macam produk, kita akan bagi harga yang lebih murah. Contohnya you approach I, you nak buat dropship, okay, contohnya produk I tu selalu jual online RM20 contohnya kan, because of you jualkan produk I secara dropship, mungkin I tolak dekat you RM10 dan you juga jual benda tu RM20 sama harga dengan I di online, and then dekat situ ada margin dengan RM10 dekat situ. Dropship ni kena hati-hati juga, kena tengok juga. Okay, dropship ni especially harga bila menjual tu. Takut nanti harga you jual tu nanti lebih tinggi daripada harga peniaga tu, and then you tak dapat pelanggan dekat situ lah. Okay, kalau nak cerita pasal dropship ni 3 hari 3 malam, apa dia punya tips dan apa yang you perlu tahu. Macam mana dropship ni supaya produk you ni laku kat sini ya. Tapi dekat sini saya tak cukup masa, so I just bagi tahu kat you secara untuk introduction sahaja. Okay, ini adalah salah satu model perniagaan yang you boleh mulakan. Okay, dropship. Okay, kalau you Google pun nanti, kalau lepas kelas ni, kalau you ada masa, you just Google dropship. There are a lot of opportunity untuk business dropship ni. Okay, sebab akan dapat harga agent or dropship or stockist betul. Okay, definitely sepatutnya company tu akan bagi harga you lebih murah daripada harga pasaran supaya you ada margin keuntungan untuk you jual secara online. Okay, sebab kalau you nak jual online ni, kadang-kadang kita buat iklan berbayar dekat Facebook ads, okay, Instagram ads. Okay, you kena cover lah dekat situ sedikit keuntungan tu untuk marketing dengan advertising dekat situ. Okay, itu pertama. Okay, kedua, kalau you nak memulakan bisnes online, okay, jangan terlampau fikir untung sangat. Okay, selalunya kita ni bila kita nak start business, okay, kita akan terus kira untung, betul. Macam kita tak tak payah cerita pasal orang lain, cerita pasal experience saya sendirilah kan. Bila kita nak start business ni kan, kita terus kira untung. Kalau satu kita jual untung RM20, kalau sehari jual 10 dekat situ dah dapat 100. Kalau jual 1000 contohnya, kita punya angan-angan mak jenin ni bukan main besar lagi. Okay, so jangan terlalu fikirkan tentang untung untuk permulaan. Okay, bukannya saya kata bisnes jangan fikir pasal untung. Yes, bisnes you memang kena fikir pasal untung. Tetapi sabar dulu, kita baru nak bermula. Okay, untuk bermula ni kita jangan angan-angan terlalu besar sangat. Okay, kita jangan fikir sangat untung. Yang penting dekat sini, you nak tahu macam mana selok-belok berbisnes secara online ni. Okay, tiada sebarang teori yang menyatakan pelaburan modal yang besar menjanjikan keuntungan yang besar, betul. Okay, kalau you go for online, I rasa majority of you tidak memerlukan kos yang tinggi. Okay, online business ni, kos yang tinggi dia dekat mana tau? Saya cakap kat you kos yang tinggi adalah di bahagian iklan. Okay, bahagian iklan akan menelan kos you yang agak tinggi. Okay, based on my experience. Produk tak mahal. Okay, terus terang saya cakap kat you, yang orang berniaga online ni, produk dia tak mahal. Okay, I bagi you satu contoh saja kan. Produk kosmetik. Okay, this is one of my partner, bukan partner, kawan lah, tapi I tak join lah business. Tapi when you start a business, you akan ada in this business group dekat sini. One of my friend dia buat kosmetik. Okay, I tak reveal lah jenama kosmetik ni sebab I akan bagi tahu dekat you, I akan share dekat you apa yang dia buat. Okay, rahsia perniagaan dia, salah satu rahsia perniagaan dia. Kosmetik ni, okay, kalau produk tu cost dia, bagi contohnya cost dia RM10, cost RM10, dia agak-agak berapa harga perlu dia jual secara online. Ya agak-agak berapa? You type dekat chat tu. Ya agak-agak lah, kos RM10 berapa harga jual agak-agak ni? Pali 100, Sazili 20, Jeffrey 30. Okey, terus jawab je lah betul Pali. RM100. Okay, dia punya sifir dia mudah aja. Okey, kos RM10 kali 10, 100, jual RM100. Nanti orang akan kata, Yahudinya harga ni. Okey, sabar. Okay, bila you berbisnes, okay,
10 kali ganda. Betul Syakila, tetapi you kena faham macam saya cakap tadi, okey. Keuntungan you majority keuntungan you ni akan pergi ke kos iklan. Dan iklan ni sebenarnya sangat-sangat mahal. Okey. I buat video tentang produk I. Okey, video 30 second saja, 30 saat saja. Okey, kita upah company yang buat video tu. Okey, 30 saat harganya adalah RM1,800. Video 30 saat. Apatah lagi kalau you nak buat video yang 2 minit, 3 minit, 5 minit, 10 minit semua tu. Berapa harga dia? Tu belum kira lagi dia punya iklan di Facebook Ads, iklan dekat YouTube. Tu kalau nak cerita panjang tu. Macam mana kita nak set up iklan masuk ke YouTube, macam mana set up iklan masuk ke Facebook, macam mana masuk iklan ke Instagram you tu. Okay. Benda-benda semua memerlukan harga, cost. Okay, so dekat situ mahal lah dekat situ. Tetapi untuk kita baru bermula ni, jangan terlalu fikir untung sangat. Get the experience of business ni dahulu. Okay, macam mana nak cari produk apa, ambil produk yang murah, jual online, macam mana nak buat free marketing dahulu, free advertising pun ada. Boleh ajar juga benda tu, macam mana kita nak buat iklan secara percuma, ada option dekat situ. Okay, macam mana kita dapat duit, macam mana kita layan customer. Okay, especially pula kalau ada customer yang komplain barang tak bagus, rosak, post tak sampai, macam mana you nak deal with customer. Get this experience dahulu. Okay, untuk bermula. Okay, experience ni sangat-sangat penting. Okay, so untuk permulaan jangan terlalu fikir sangat untung. Okay, yang pentingnya you kena kira, at least you kena tahu kira berapa berapa profit margin. Okay, macam mana duit masuk, macam mana duit keluar, macam mana customer nak transfer duit kepada you. Okay, and then kalau you buat dropship tadi tu macam mana you nak deal dengan company produk you tu. Okay, get that experience dahulu. Okay, jangan terus jump into the business dan beritahu bahawa aku nak terus dapat untung yang banyak. Okay, sabar dahulu. Okay, step by step. Jangan lompat terlalu tinggi, step by step. Because what? Because there are a lot of experience yang you kena belajar. Okay, sebelum you berjaya dekat situ. Okay, grab attention orang betul, grab attention betul. Alamak, 9.47 baru 2. Okay, sambung terus. 3 modal yang rendah. Okay, ni kita dah ambil panjang tadi tu. Okay, you can choose. Okay, you ada option untuk memulakan bisnes dengan modal yang sangat rendah. Okay, dropship. Terus terang cakap, dropship kalau you tahu cara buat iklan secara percuma di Facebook, ada cara dia. Okay, di Instagram ada cara dia. Okay, di forum definitely sangat free, tak pernah kena bayar pun. Okay, meaning that cost pengiklanan you adalah zero. Okay, so modal yang rendah, cari bisnes atau opportunity yang melibatkan produk modal yang rendah dahulu. Okay, tetapi cakap kat you, if you want to go further, okay, serius dengan bisnes, you have to spend lah. Definitely you akan perlu modal. Tetapi sekarang ni bila you mula sikit-sikit, kumpullah duit sikit-sikit. Tak perlu nak buat pinjaman tekun lah, pinjaman mak ayah lah. Okay, kalau you all student UiTM, okay, iklan sekejap, Masmed ada buat tabung pinjaman pelajar, dia boleh bagi you 3,000. Sorry, I accept kalau I iklan pasal Masmed sekejap, sebab this is the things that I can share with students lah. Kerana student UiTM, you boleh apply RM3,000 per setiap individu. Dia akan bagi RM3,000 tanpa interest dan bayar sebelum you graduate. Okay, pergi jumpa Masmed, minta 3,000, senang je. Kalau ada 4 orang dalam satu grup, okay, seorang akan dapat 3,000. So kalau 4, 8, 12, dapat 12,000. Business. 12,000 macam-macam you buat business online. Okay, so go for modal yang rendah, jangan buat pinjaman, start slow. Okay, start with your own money dahulu, start slow, pilih business yang memerlukan modal yang rendah. Okay. Okay, lepas tu definitely cari satu produk yang business permulaan. Okay, kita cerita sekarang ni semua permulaan tau. If you feel that you nak lebih lagi dan serius dalam bisnes, itu kita kena masuk kursus lain pula. Okay, macam mana nak serius dalam bisnes ni, apa yang you kena buat, marketing macam mana, iklan macam mana, produk you akan start hasilkan produk you sendiri contohnya. Itu next step lah. So hari ni kita cerita pasal permulaan saja dulu. Okay, risiko yang rendah, cari bisnes risiko yang rendah. Okay, menjual produk orang, risiko rendah. Okay,
Kalau ada sebelah jiran you, ada satu makcik tu kononnya, contohnya nama makcik tu Makcik Senah. Makcik Senah tu dia pandai buat sambal. Okey, cakap dengan Makcik Senah tu, Makcik Senah boleh tak saya jualkan sambal makcik ni? Sedap sangat lah. Okey, masuk dalam botol, letak stiker cantik-cantik, packaging cantik-cantik, jual. Macam tu lah bermulanya siapa tu? Yang sambal nyet tu, yang Carol Aming tu. Macam tu lah. Actually bukan dia saja, dia ramai orang start benda-benda macam tu. By selling produk orang lain dahulu. Lepas tu barulah dia ada produk dia sendiri. Okay. Even kalau macam I, apa ni, um, tapi ini step dia complicated sedikit lah. Kalau you ada modal sikit, tapi yang ni you kena study lah benda ni. You can go to alibaba.com ataupun aliexpress.com. Dekat situ ada banyak produk-produk yang sangat murah daripada China, direct from China, where orang di China dia mencari seller ataupun dropship, okay, untuk kita ambil produk dia dan jual. Okay, dan kalau I negative shirt pula, okay, there are a lot of platform yang kita boleh guna juga. Shopify boleh guna, okay, dan ada banyak lagi. For us untuk tompang company dia tu menjadi dropship dan menjual produk mereka. Okay, dan seriously kalau you buat betul-betul, insyaAllah ada untung di situ dan risikonya sangat rendah. Sebab apa? Sebab you tak perlu pegang produk you sendiri. Okay, you tak perlu simpan produk you tak perlu simpan stok semua. Okay, kalau macam bisnes saya buat printing tu kan, seriously agak tinggi dia punya risiko dia. Sebab apa? You tahu kalau satu t-shirt je, contohnya kan, satu t-shirt ada berapa color? Ada 10 color. Satu t-shirt tu ada berapa size? Ada 10 size, daripada XS sampai SL, ada sampai customer ada sampai 10 XL pun ada. Okay, besarnya manusia tu sampai 10 XL. Okay, so ada risiko dekat situ lah. For you to start, carilah risiko yang rendah dahulu, jual produk orang. Okay, dan di internet pun ada ramai orang peniaga-peniaga mencari reseller, kita panggil reseller macam dropshipper ni kan, untuk menjual produk mereka. Kadang-kadang kita manufacture, kita hasilkan produk tetapi kita tak mampu untuk buat advertising, untuk jumpa customer dan buat iklan. So di situlah di mana semua manufacturer of this product dia memerlukan you all sebagai agent dropship ni untuk menjual dan direct kepada customer. Okay, mungkin kita tak ada masa, I tak ada masa untuk berjumpa dengan customer, nak layan customer, nak tanya macam-macam apa segala semua. You will become representative of my company. Okay, dropship, you pergi layan customer tu jual, customer tu nak beli, bagi tahu I post kat dia, you bayar dekat I harga agent, settle. Macam rebranding juga kan, say yes, you boleh rebrand juga. Tapi itu dia one step ahead lah, one step further lah dekat situ sikit, rebranding. Bila you nak start you brand, selalunya benda ni you dah start online business, you dah tengok, you dah identify, okay, this product, okay, demand is there tinggi, dan you tahu siapa customer you, siapa target customer you, and then you start your own brand. Itu okay. Okay, jangan rebrand tiba-tiba saja without knowing siapa agak-agaknya nak beli produk aku ni. Okay, perempuan ke lelaki, umur, orang muda ke orang tua nak beli ni, ataupun orang Selangor beli, orang KL mungkin tak beli. Benda-benda macam ni memang kena study banyak benda ni. Okay, before you go become more serious in online business. Okay, rebranding ni satu lagi, produk-produk online ni kebanyakannya OEM di mana you pergi kilang, okay, kilang tu ada banyak produk-produk yang tak ada brand lagi, you pergi sana, you beli dalam kuantiti, contohnya dia ada MOQ, minimum of quantity, contohnya you beli 1000 dan you tampal nama you dekat situ dan jadi branding you. Tetapi branding ni masalah dia ialah untuk you membuat orang kenal brand you ni, akan mengambil masa yang lama, you kena spend a lot of money in advertising. Okay, itu kita cerita part lain nanti advertising tu. Okay, dan kelima, okay, belajarlah ilmu pemasaran. Tak kira lah you ni berkelulusan engineering ke, macam I engineering, seriously
I civil engineering. Kebanyakan orang bila I bagi talk pasal bisnes ni, dia orang cakap apa ni engineering, cerita pasal bisnes. Okay, that's why kadang-kadang macam first two slides tu kan I kena bagi tahu this is my business ni, apa I buat. I nak bagi tahu kepada orang. Itu belum tampak lagi sijil-sijil tu. Sijil-sijil tu tak payah sangatlah, kita nak tengok hands on. Okay, apa practicality, apa yang kita buat betul-betul. I kena tunjuk dekat orang biar orang tengok, oh, okay, dia ni ada business. So bolehlah dia bercerita. Ni kalau kita tengok, okey, saya baru membaca buku pasal online advertising dan hari ni saya akan share dengan you apa kandungan buku tu. Tak syok lah dekat situ. Okey, praktikalnya tak ada. Okey. Okey. So dekat sini, okey, untuk you berbisnes, untuk you mula bisnes, okey, you salah satu ini bukan salah satu. I rasa ini adalah paling penting dalam online business. Okey, belajar ilmu pula dah. Ilmu pemasaran. You kena tahu ilmu pemasaran. Okey, ada bercakap dekat nak sejam ni. Kita check sekejap yang masih mendengar, boleh type satu tak dekat chat? Alhamdulillah, masih ada orang mendengar bebelan I setelah 1 jam. Selalunya kalau kelas ni 1 jam ni dah kena berhenti dah, rehat sekejap. Tapi kita jangan berhenti. Okey, sejam setengah kalau kita berhenti entah apa benda je, sampai bila je, sampai mana je I boleh share dengan you. Okey, thank you. Okey, dah boleh dah boleh stop tekan satu. Okey. Okey, ilmu pemasaran. Okey, ilmu pemasaran macam mana nak buat iklan. Iklan berbayar, iklan tak bayar, iklan free. Macam mana nak guna WhatsApp tu untuk buat apa ni, untuk berbisnes. Okey. Macam mana kita nak buat, macam mana kita nak guna Google pula, macam mana kita nak guna Telegram untuk bisnes. Okey, ada banyak benda yang you kena study. Kalau macam I, lagi kita study, lagi banyak tak tahu. Okey, I bagi satu contoh saja lah kan. Facebook ads. Okey, iklan di Facebook. Dulu I belajar, sampaikan I pergi iklan, I pergi apa ni, kelas Irfan Khairi dulu, kalau ingat dia lah. Enroll program Irfan Khairi selama 6 bulan, bayar 3,000 lebih. Okay, just for the sake of nak belajar digital marketing ni macam mana. Okay, lepas habis 6 bulan, okay, lepas habis bayar 3,000 lebih tu, duduk dekat rumah fikir, oh shit, banyak lagi benda yang tak tahu. And then you start to explore. Facebook ads ni, kita dah buat iklan macam mana nak target customer. Okay, iklan-iklan di apa ni, social media ni sangat-sangat bagus. Sangat-sangat targeted, cakap kat you. Kalau iklan-iklan dulu bukan online, okay, I bagi contoh dua. Dulu-dulu kalau masa I start business printing dulu tu, macam mana I buat iklan ialah, sampaikan macam mana tahu, I pergi malam-malam, malam-malam seorang-seorang naik kereta, bawa tangga, okey, print banner ingat lagi 2x5, okey, yang lepas tu pergi bawa tangga, pergi tiang elektrik tu, tengah-tengah jalan tu. Tiang elektrik tu letak tangga, panjat, pasang banner haram. Okey, banner haram. Kalau MBSA nampak benda tu, kalau dia buat apa ni, operasi, dicabutlah benda tu. Kalau worst case, dia akan tengok di situ, nombor telefon, dia akan cari kita, dia akan saman. Memang pernah kena saman pun. Tapi itulah permulaan I dulu. Malam-malam, okey, pukul 11. Kenapa pukul 11 ke atas? Masa tu orang dah tak ramai, kat jalan pun dah tak banyak kereta. So senang untuk I panjat tiang elektrik dan pasang. Rainbow, kita belasah je masa dulu, seriously. Okay, kalau kita tak buat, kita tak tahu. Kalau I tak buat benda tu, tak bolehlah cerita dekat you apa yang I buat dulu, panjat tu. Lepas tu apa ni, I buat flyers. Okay, flyers macam mana I upah budak hantar rumah ke rumah. Okey, hantar rumah ke rumah, bayar. Okey, kalau malas nak hantar rumah ke rumah, kalau dekat Shah Alam ni, dekat section 19 tu, 19 dekat KTM Commuter tu, ada satu rumah, toke apa ni, untuk distribute apa ni, surat khabar bukan seluruh Shah Alam, lebih kuranglah seluruh Shah Alam. Pergi kat sana, satu Indian guy dekat situ kan, kaya dia, besar rumah dia. Pergi kat sana, bayar dekat dia.
satu pamphlet tu masukkan dekat dalam surat khabar. Sekarang ni orang dah tak baca surat khabar dah sekarang ni ya. Boleh kalau I pun bila last I beli surat khabar, mau 3-4 tahun yang lepas kot. Tak pernah beli surat khabar dah. Dulu, 10 tahun dulu, orang still membaca paper, surat khabar, okay. So, perasan tak bila kita buka paper tu kadang-kadang ada iklan McDonald's, kan? Ada iklan apa segala, ada flyers kat dalam tu. Itu yang I buat, bayar tau benda tu. Okay. Tetapi masalah iklan di situ ialah dia tak targeted. Kita membuat iklan tidak kepada orang yang ada potensial untuk membeli. Iklan kita tu diberi kepada semua orang. Kalau ada 100 orang, mungkin seorang saja berminat. So itu adalah risiko pengiklanan dahulu. Macam iklan dekat TV jugalah. Dia tayangkan, dia tunjuk dekat semua orang. Semua orang membeli ke? Tidak membeli. Okay, to cut the story short, kita compare dengan digital marketing. Digital marketing ni is very targeted. Apa yang iklan yang I buat dekat digital marketing ni ialah, okay, contoh kalau I nak jual sesuatu benda, I nak jual satu produk kucing lah contohnya. Okay, makanan kucing ataupun vitamin untuk kucing ada ada kawan saya jual vitamin untuk kucing. Kucing pun kena makan multivitamin untuk dia sihat, bulu yang cantik apa segala semua. Okey. Kalau kita nak jual vitamin kucing tu contohnya kan, kita boleh set iklan kita tu di secara online. Hanya orang yang bela kucing, hanya orang yang membeli produk kucing, hanya orang yang mencari vitamin kucing tu sahaja yang akan nampak iklan kita. Orang yang tak ada kena-mengena dengan kucing, dia tak nampak iklan you. So sangat-sangat targeted. You perasan tak bila you Google, okay, contohnya you beli kasut lah contohnya kan, you beli kasut, you Google kasut itu dekat online, secara online, okay. Lepas tu bila you pergi ke Facebook you, bila you pergi buka balik Google, bila you pergi buka apa-apa saja blog dan apa semua, iklan kasut akan banyak keluar dekat page you. Okay, perasan tak? Kalau perasan, type perasan dekat situ. Sebab apa? Sebab kita, you pun boleh, kita buat iklan tu kita dah target. Kita dah target kepada orang-orang yang akan nampak iklan kita tu. Okay, kalau I jual produk tadi tu kan, yang Lab of Essence tadi tu kan, shower gel untuk body odor tu, okay, hanya orang yang mempunyai masalah bau badan sahaja yang akan nampak iklan I secara online. Kalau you tak ada masalah bau badan ataupun you tak pernah Google produk-produk yang berkaitan dengan bau badan, you tak akan nampak iklan I. So dekat situ I boleh save duit banyak. I tak perlu tunjukkan iklan I kepada orang yang tidak relevan. Itulah dia digital marketing. Bertambah membuat-buat nak beli. Okay. Seriously betul. Bila kita Google kasut je lalu. Mungkin sekali dua kali kita biarlah bila boring-boring tengah tengok TV tu keluar lagi, belilah. This is digital marketing. Sangat-sangat tepat. Tapi kena tahu tips and tricks dia macam mana nak buat digital marketing ni. Digital marketing ni kena pergi kelas lain, belajar lebih lanjut. Okay, dan dia adalah satu ilmu yang sangat besar. Dan kalau you lagi baca, lagi belajar lagi tak tahu, lagi belajar lagi tak tahu. Okay, tapi belajarlah, kan, takkan nak berhenti belajar. This is business kan, you all serious in business kan. Bila serious business, kita kena buat lah. Internet, forum, pergi ke forum-forum, networking website, keyword, okay, nak macam mana nak guna keyword. Kalau kita buat iklan di Google Ads, kalau Google Ads tu, kalau you Google kadang-kadang bila hasil carian itu dia akan tulis AD dekat tepi tu kan, AD itu bayar. I buat iklan kat Google Ads. So iklan itu ada tulis tu AD, so I bayar iklan tu. Google Ads ni lagi targeting daripada Facebook Ads. Sebab apa? Sebab kalau I ada masalah, I akan Google dahulu. I tak pergi cari masalah I dekat Facebook. Contohnya kan, I nak beli kasut, I Google dulu. So dekat situ bila keluar iklan kita yang pertama, itu adalah pertama yang mereka lihat, customer lihat dekat situ. So Google Ads ni is powerful than Facebook Ads, tetapi bergantung pada jenis produk you lah dan macam mana marketing strategi you. Okay, website you perlu ada website. Okay, belajar macam mana nak buat website. Kalau tak ada duit, buat website sendiri. Ada banyak cara buat website sendiri.
Okay, SEO ni macam mana you nak naikkan website you dalam first page of Google Ads lah. Google page tu biar orang Google tu. Itu pun satu part yang you kena belajar banyak. Mungkin social media ni you all tak ada masalah pun. Hari-hari you buka Facebook dengan Instagram, betul kan? Tolonglah jangan buka benda tu, jangan membuang masa tengok gambar orang layan semua tu kan. Instead of that, okay, start pada hari ni when you go to your social media, tengok orang buat iklan macam mana, apa ayat-ayat iklan yang dibuat, gambar dia macam mana dia ambil gambar cantik ke tidak, produk dia apa segala macam tu, apa produk yang orang jual, apa produk yang laku, apa trending sekarang ni. Itu yang you kena tengok di social media. Selepas ni, jangan lagi tengok tak apa-apa, tengok orang upload gambar TOIs pun bukan main. Ramai lagi like, pun pelik lah kan. TOIs kat situ, sampai 100, 200 like. Like gambar TOIs, mungkin dia tak sebab TOIs lah, dia like tu sebab sukakan owner of the photo lah, mungkin lah, tak tahu lah kan. Dan links dan media, like, keyword dan apa segala semua yang terlihat kat situ, you wajib tahu bila you nak belajar, bila you nak start online business. Okay, nak cerita satu-satu ni panjang lah. Okay, itu adalah 5 perkara yang wajib you tahu dan study dan fikirkan sebelum malam sekarang, sebelum tidur, you kena fikir betul-betul apa yang you kena buat. Okay, dalam 5 perkara tu barulah you bersedia untuk start online business. Kita tak nak bulldoze mengkhinzir buta je, nanti you rugi masa, you rugi duit. Rugi duit tu okey lagi, dia rugi masa. Sebenarnya masa ni lagi mahal daripada duit sebenarnya. Macam I pun experience I, banyak buang masa juga, banyak buang duit juga. Tapi that is the cost that I have to pay for experience lah. Okay, 10 dah. Kita sampai 10.30 kan? Okay, kita sambung. Bagaimana mencari idea business? Sekejap, I minum sekejap. Okay, macam mana kita nak cari idea business? Macam mana you all cari idea business sebelum I start? Boleh tak cerita kat situ? Kalau tak nak guna mic, you type dekat tepi chat tu. Pada sesiapa yang dah start business, macam mana you dapat business idea untuk start business you? Google, YouTube, lagi? Pendapat dari rakan-rakan berbisnes. Tengok interest kita dan sometimes maybe talent kita. Minat? Okey, semuanya betul. Saya jual cookies pun sebab saya cookies. Syakira, hati-hati. Kalau you suka cookies, nanti masa baking habis. Masa baking habis. Masa baking habis. Mana you nak jual? So, hati-hati. Masa baking tu pakai mask. So tak perlu, so kuranglah sikit makan tu. Okay, tengok bisnes orang. Okay, okay, kita tengok slide kat sini. Semua jawapan you semua tu betul je. Okay, ini adalah beberapa, ini based on yang I share ni semua based on my experience tau. Okay, bagaimana I mencari idea business, macam mana kita mencari idea buat iklan, macam mana kita cari idea design, macam mana kita cari macam-macam lah yang kita tahu pasal bisnes kita ni. Okay, I guna Pinterest. Okay, kalau you tahu pasal Pinterest, ada banyak gambar-gambar yang menarik dan video dekat situ. Kadang-kadang boring-boring daripada I scroll Facebook dengan Instagram tu, better I scroll Pinterest. Pinterest ni banyak bagi idea. Bagi I lah. Okay, and then baca blog. Sekarang ni orang kurang gambar pun HD betul, gambar cantik, ambil gambar kat situ pun boleh, copy paste untuk gunakan kat situ. Kalau macam orang masak, macam mana dia punya tu. Kalau you buat malam tadi I tengok orang buat pottery, buat tembikar tu, macam mana dia buat design tembikar lain dia, memang inspiring benda-benda tu bagi idea. Kalau you business yang related to that, then itu idea business you. Blog ni cerita pasal blog. Dulu-dulu ramai sangat orang buat blog, sampaikan blogger tu adalah salah satu kita consider as satu apa perkataan dia, macam satu career. Okay, blogger ni. Okay, tapi sekarang ni blog ni kurang. Sebab apa? Sebab orang lebih kepada social media. Orang lebih bercerita di Facebook, orang lebih bercerita di Instagram, orang lebih bercerita di dari medium video. So dia masukkan TikTok dengan YouTube, contohnya kan.
Tengok trend demand. Okey, betul. Tengok trend demand, betul. Ini yang nak tunjuk kat you. Yang semua benda yang tunjuk dekat sini adalah kenapa tahu. Satu sebab je. Kita nak tengok trend demand orang. Orang nak beli apa? Apa produk yang hype sekarang ni? Apa orang muda sekarang ni nak? Apa orang tua nak? Apa kanak-kanak nak? Kita nak tahu trend. Sebab bila bisnes ni, kita sebelum kita menjual sesuatu produk, okey, kita kena tahu ada demand ke tidak produk kita ni. Okey, ada demand ke tidak. Jangan menjual satu benda yang tak ada demand. Okey, untuk ada demand ni kita kena study pasal masalah orang. Okey, dan tu panjang ceritanya ni kalau nak cerita pasal masalah ni. You study pasal masalah orang, daripada masalah orang itu keluarnya demand. Daripada demand itulah you mencari idea bisnes dekat situ. Okey, jual satu produk service pun. Okey, kalau orang nak dah ada demand di situ dan lebih baik daripada you business shop sendiri yang you rasakan benda ni boleh laku ni sebab aku suka contohnya. You suka, orang lain tak suka. You nak beli, orang lain tak beli. So, yang you tengok, yang I tunjuk dekat sini, Pinterest, Google Trend, okay, blog, Quora, Facebook dan Instagram, Reddit. Reddit ni anak I gila tengok Reddit ni, I tak tahulah. Siang malam tengok Reddit ni. Okay, hanya untuk mendapatkan idea business, trend sekarang ni apa. Okay, saya buat dropship slow dan fokus pada satu produk saja. Boleh ke jadi dropship dari pelbagai barang? Boleh je. You jual lah berapa banyak produk pun yang dah jual, tak ada masalah pun. Dropship ni tak ada law memberitahu bahawa kalau you jual produk you tak boleh jual produk orang lain. Mana boleh? You jual produk lain pun bukan dia tahu pun. Tak ada masalah. Itu tidak melanggar undang-undang. Sekarang ni emas topeng betul. Tapi dah terlalu ramai orang menjual emas dan topeng ni. Okey, tetapi dia sebenarnya di case sama dengan tudung, mask dengan topeng ni. I mean kita punya mask sekarang ni kan. Yes, believe me kita akan pakai mask ni. I rasa 5 tahun 10 tahun lagi kita still akan pakai mask ni dan market is there. Orang akan still membeli. Tetapi kita kena faham terlalu ramai orang menjual mask dan topeng ni. Sama juga macam cakap tadi case tudung. Tudung ni pun ada case sebenarnya. Case dia ramai sekali orang menjual. Okey. Tetapi bila ramai orang menjual ni ada dua possibility dekat situ. Okey. Satu, demand sangat tinggi. Demand sangat tinggi sampai ke hari ni kalau you jual tudung masih ada orang akan membeli secara online. Sama juga dengan topeng dan mask ni, okey. Memang ramai orang jual. Kalau you pergi Shopee tu, kalau you Google apa ni mask, apa ni topeng tu kan sampaikan ada seriously sangat murah. Sangat murah RM1, RM2. Okey, memang murah. Okey, tetapi dekat sini bila ramai orang menjual benda ni, macam cakap tadi satu possibility adalah demand is still high. Orang memang nak beli dan beli dan beli dan beli. Okay, apa yang you boleh buat dekat sini ialah you kena ambil advantage. Okay, to become an entrepreneur, okay, you all ni I consider entrepreneur lah. You kena pandai mengambil peluang. Okay, apa peluang yang you boleh sekarang ni? You sendiri jawab. Kalau semua orang dah jual mask dan you juga nak jual mask, okay, apa yang you boleh buat supaya orang membeli mask you tetapi tidak membeli daripada orang lain? Apa yang you boleh buat? Free gift, boring, harga, design. Be unique and appealing, betul. Jadi lain dari yang lain. Okay. Contoh. Contoh I sendiri contohnya. Okay. I buat printing. I juga jual mask. Tetapi I tak jual mask yang biasa-biasa apa segala semua ni. Okay. Mask I ialah personalized. Maksudnya, you nak buat design apa pun, you nak print apa pun dekat mask tu, I boleh buatkan. Okay. There are a lot of company yang kita buatkan mask tu, yang I buat company, I buat mask tu kan. Contohnya, dia nak buat logo. Okay. Yang recently kita buat mask untuk TNB. TM. Okay. Telekom Malaysia. Okay. Dia nak ada logo dia dan dia nak letak nama personalized untuk setiap staff dia. Okay. Boleh tak dapat tu secara direct online di Shopee? Okay. Tak dapat.
Okay, sebab benda tu personalize. Okay, apa yang diorang boleh buat kalau orang nak cari macam ni, dia kena cari orang yang buat printing. Okay, so dia jumpa I kata yes boleh. Kita buat print logo company dan print nama ataupun print apa saja di mask tu and then sell to them. Okay, menjadi sesuatu yang lain. Sama juga dengan dengan tudung. Okay, tengok tudung orang sentiasa beli. Sebab apa? Dia keluarkan design yang lain dari yang lain, orang lain ada. So meaning that you kena you kena tunjukkan bahawa aku ada, kau tak ada, walaupun produk yang sama. Di situlah you boleh bersaing dekat situ. Okay? Sebab sangat sukar untuk kita mencari satu produk yang tak pernah ada dalam dunia ni orang jual. Kecuali kalau you pandai buat vaksin COVID lah. Kat situ tak banyak lagi pesaing dekat situ. Okay. Tetapi nak buat vaksin tu bukan senang. Bukannya kita boleh buat dekat rumah bancuh-bancuh apa segala semua. No. Pharmaceutical company saja yang boleh buat. Doktor buat mass sublimation ke? Ya betul, Abdul Mujib buat mass sublimation. Okay. So boleh buat apa saja design. Apa ni, so dekat situ kita menunjukkan bahawa kita lain daripada yang lain. Mungkin ada lagi 2-3 company yang buat benda yang sama, yes, tetapi kuranglah pesaing di situ daripada kita jual mask yang biasa yang kosong tu saja. You tengok dekat Shopee tu, kalau you Google, beribu orang jual mask yang sama. Untuk orang klik dan memilih you untuk membeli daripada you tu, dia punya possibility dia sangat rendah kat situ. So that's why kita kena buat supaya, hey, aku ada sesuatu yang orang lain tak ada. Itu sebabnya dekat sinilah you mencari dekat sini trend. Okay, Facebook, Instagram kita tengok apa orang nak. Okay, apa orang nak? Okay, you jual apa? Contohnya kek. Contohnya kan, apa kek trending sekarang ni? Apa cookies trending sekarang ni? Okay, apa lagi kalau you all business ni? Apa lagi business you? Sebut sikit business you. Mungkin kita boleh share idea dekat sini. Business. Dah tengah-tengah fikirnya langsung lupa lah bisnes orang kan. Sebelah kedai I. Sebelah kedai I dekat bina website. Ya, yeah, Syamsul. Okay, buat website. Okay. Sebab apa sekarang ni? Bisnes untuk buat website sangat-sangat bagus sekarang ni. Sebab apa? Semua orang nak bisnes online. Engkau pun nak bisnes online. Aku pun nak bisnes online. Dalam grup ni mungkin ada 70 orang nak start bisnes online. Bila bisnes online ni, one of the things that you need to have is website. Okay, tapi kalau you tak ada website dulu pun, you rely on your Instagram dengan Facebook page pun still okay juga. Tetapi later you need to have a website, nak tunjukkan you professional. You ada website where your customer can come. Kalau tak ada website pun, you ada landing page pun jadilah one page or landing page. Okay, so bila ramai orang berbisnes online, makin ramailah orang yang memerlukan website. Bila orang ramai, so maksudnya demand tu akan tinggi selagi orang ramai menceburkan diri dalam bisnes online. Dia buat je bisnes online, dia kena cari website. Dia buat je bisnes online, dia kena cari website. Okay, kalau satu idea, kalau you tak boleh fikir produk apa you nak jual, you buat satu bisnes yang support online business. You tak tahu nak buat apa, you support business yang support online business. Contohnya kan, macam you cakap tadi tu, website satu. Okay, kalau you pandai ambil gambar, fotografi, okay, you ambil upah untuk ambil gambar produk orang, 2. Okay, kalau you pandai buat video, you ambil upah orang untuk buat video iklan, 3. Okay, apa lagi? Kalau you pandai setting iklan di Facebook dan Instagram, tapi you tak ada produk nak jual, you ambil upah. This is services yang you boleh tawarkan kepada peniaga online sendiri. See, kalau you kreatif kan, there are a lot of things that you can do. Okay, kita kena duduk baca bismillah dulu. Okay, tapi selalu kan idea-idea ni akan datang bila tahu. Kebanyakan idea-idea best ni datang masa kita tengah solat. Business idea business. Dah betul lupa dah rakaat ke berapa. Video, fotografi, okay. Benda-benda ni, fotografi, video semua ni kan, you tak perlu bayar mahal-mahal pergi belajar pun. YouTube pun belajar settle. Yang apa ni, orang buat video I tu, student. Actually, I engage student tau untuk buat iklan itu. I tanya dekat dia. Nama dia Koyum, you belajar buat video ni macam mana? Ada pergi kursus mana-mana ke? Tak ada pun. Belajar YouTube je.
belajar YouTube saja and can become dia punya income. Dia student FSKM baru part 4. Okay, and he already earn thousands of ringgit per month. Okay, dan dia juga adalah reviewer produk di Lazada. Opportunity is there, banyak opportunity-nya. Start saja dulu, and then you akan dapat benda-benda macam ni. Okay, berapa ni? 10-20, ada 10 minit lagi. Okay, so go on this. Okay, satu yang I nak highlight dekat sini, go for Google Trend satu. Okay, kalau you tak pernah tahu, lepas ni buka Google Trend. Google Trend ni dekat sini you boleh tahu produk you ni ada demand ke tidak, berapa orang nak beli. Kalau kita nak tengok berapa orang beli, kita boleh tengok demografik. Apa ni, orang Selangor beli banyak ke orang Sabah Sarawak beli, contohnya. Dekat sini you boleh buat some sort of simple analysis untuk produk you. Google Trends ni sangat-sangat bagus. Okay, kalau I ada masa I akan go through a few example of Google Trends, tapi minta maaf banyak-banyak, kita memang tak ada masa. Okay, tengoklah bila-bila kita berjumpa di platform yang lain, nanti kita ceritalah sama itu. Okay, Google Trends. You Google, tak payah belajar ber-AM, tak apa. Lepas ni you Google Trends. Gunakan Google untuk mencari Google Trends dan you akan tengok dekat situ macam mana gunanya. It's very simple. Very simple, tak perlu belajar macam mana nak guna pun. Dekat sini nak tahu trend terkini semasa. Orang Malaysia beli apa, orang US beli apa, orang Google Tools saya namanya, Google Trends. Saya selalu Google Tools, Google Ads. Google ni ada banyak dia punya application yang kita boleh maksimiskan kegunaan. Okay, dan last sekali pergi belajar Google Ads, macam mana nak buat iklan di Google. Okay, sambung lagi, berapa slide lagi ni, baru 14 kau. Okay, rasa ini kot slide yang terakhir. Yang lain sebetulnya mungkin tak sempat sikit lah. Google Trends bawah Google Tools macam-macam. Betul, Lizati, pergi study, survey benda-benda ni. Okay. Okay, tapi rasa benda-benda ni, I rasa I dah sentuh sikit-sikit lah tadi kan. Okay, these are the things that you boleh gunakan, okay, semasa mencari business idea. Okay, gunakan kemahiran sendiri. Apa kemahiran yang you ada? Contohnya tadi siapa yang buat cookies tadi tu, dia pandai baking, dia buat cookies, dan niagalah cookies. Sebab you tahu, you ada ilmu terhadap benda tu. Elakkan membuat satu benda yang you tak tahu. Kalau you tak tahu, maksudnya kalau you nak buat bisnes tu, you kena study lah. Maksudnya you akan tahulah. Okay, make sure that you ada knowledge pasal produk yang you nak jual ataupun services yang you nak buat. Okay, kita tak nak jual bodoh-bodoh je. Kalau customer tanya, kita tak tahu. Kalau dropship tu, kalau customer tanya ni, pergi ambil pamphlet daripada company dropship tu, cerita. You kena study dulu. Jadilah seorang yang knowledgeable terhadap produk you. Barulah orang percaya you. Okay, kena ada knowledge dalam produk apa bisnes saya nak buat tu. Okay, kalau macam saya buat printing, saya pergi buat kursus printing, kena tipu buat kursus printing, macam-macam lah segala benda tu. Kita kena belajar, kita kena tahu, kena minat dengan produk yang buat. Betul, pandai Eliza, memang kena minat. Kalau tak ada minat, hari ni you meniaga, besok you dah malas dah. Okay, isu semasa. Okay, kita tengok isu semasa sekarang ni apa? COVID. Okay, COVID apa benda? Memang banyak bisnes yang akan bungkus dengan COVID ni, tetapi ada banyak bisnes yang akan naik because of COVID. Study. Okay, apa yang orang nak, contohnya. Okay, hasilkan produk baru. Okay, ini next step lah. Kalau you ada opportunity tu, you ada skill tu untuk mencari atau membuat suatu produk yang baru, then go ahead. Okay, kalau you tak ada macam tadi kita cerita pasal dropship tadi tu kan, kalau kita tak ada expertise untuk membuat produk baru, ataupun kita tak ada teknologi, tak ada kilang, tak ada apa untuk buat produk baru, buatlah tambah baik. Produk yang sekarang yang ada, tambah baik. Macam ada satu student dulu, saya selalu bagi tahu untuk program MASMED dulu, online business springboard. Okay, salah satu student dekat situ, dia buat apa? Dia buat diary. Semua orang ada diary, betul. Okay, dan dulu-dulu orang suka tulis diary, sekarang orang dah berhenti tulis diary. Okay, fulfilling sangatlah tulis diary tu. Okay, apa yang student ni buat ialah dia ambil diary dan dia personalizekan diary tu, ada nama, ada design yang cantik, apa segala semua tu. So diary tu dia buat apa? Kebanyakan orang beli diary dia nak buat apa? Nak buat gift, nak buat birthday gift, nak buat macam-macam lah untuk sebagai hadiah, dan ramai orang membeli. Mungkin sama ada dia guna diary tu atau tidak, itu lain cerita. Tapi orang suka dengan design dia sebab apa? Dia personalize.
Okay, satu dari itu design tu satu saja untuk you. Produk personalized ni sangat-sangat apa ni laku. Okay, dan join trend terkini. Trend terkini apa? McDonald's, BTS, kan? You all lah tu pergi beli beratur panjang-panjang BTS tu. Sampai 2 jam, 3 jam nak beli benda tu. Last sekali apa yang bezanya? Packaging je beza. Amirul suka lah tu BTS tu Amirul. Okay? Trend terkini. Orang suka BTS. You buat apa? Mungkin you jual produk yang related to BTS contoh. Okay? Sampai sekarang ni ada orang jual kertas apa ni pembalut apa ni makanan McDonald's tu kan jual. Jangan jual kat Malaysia sebab kat Malaysia semua orang boleh dapat. Dekat mana you jual online, orang jual dekat mana, orang jual dekat Amazon, orang jual dekat eBay. Jual kepada siapa? Jual kepada orang yang gila pasal BTS ni di luar negara. Yang dia tak ada, dia tak dapat benda tu di Malaysia. Ramai orang menjual benda tu. This is opportunity. Tengok trend terkini apa. Mungkin dah ada banyak lagi lah trend. Saya rasa you all ni lagi lebih familiar lah trend-trend terkini semasa. Okay. 26. 10.26. 7 perkara. Mak engkau 7 perkara lagi ya. Tapi saya rasa dalam 7 perkara ni saya boleh habiskan dalam masa 4 minit. Okay. So please concentrate. 7 perkara untuk memulakan bisnes online. Okay. 1. Create your brand. Okay, create your brand, maksudnya brand produk you produk ini nama apa, bagi nama. Okay, kalau you ada Facebook page, bagi nama Facebook page yang catchy, yang orang senang ingat, yang menarik. Okay, Instagram juga, dapatkan blog. Nak cerita pasal blog ni panjang. Cakap kat you, blog ni sangat penting kalau you ada website. Itu saya punya keyword. Kenapa penting? You pergi cari nanti. Blog ni sangat penting untuk kalau you ada website dan you berbisnes menggunakan website. Okay, Telegram you, macam mana kita nak guna Telegram, macam mana kita kumpulkan customer kita dalam satu channel Telegram. You kena belajar cakap benda tu. Okay. And then produk, nama syarikat kedai, pergi register. Walaupun you business online kecil-kecil je, you meniaga cookies tadi tu. I sebut cookies je sebab I terbaca kat situ. You all tak nak share business you tadi. I tak boleh, I tak sebut lah. Kejap. Okay, cookies apa segala, walaupun you meniaga sekecil-kecil meniaga pun, okay, I suggest bagi daftar perniagaan you tu di SSM. Okay, barulah macam ada nama ada company sendiri. Sebab apa pentingnya daftar daftar company ni? Sebab apa tahu? Saya cakap kat you kalau seseorang tu dia menjual online, dia menjual produk dia, lepas tu dia akan suruh you transfer duit. Okay, bila dia suruh transfer duit, ada dua option dekat situ. Satu, personalize account dia. Contohnya kalau puan nak beli produk saya ni kan, transfer lah RM50 ke Maybank, nama account Nur Azmi Bahari contohnya. Ataupun option satu lagi, puan nak beli produk saya ni kan RM50, transfer lah kepada account company saya, ABJJ Marketing. Ada dua perception berbeza dekat situ. Kalau customer tengok satu, transfer duit kepada akaun personal. Satu lagi transfer account kepada company. Bila kita nampak transfer duit kepada company ni, kita nampak lebih profesional. Nampak you ni memang buat bisnes. Rather than account nama personal, budak-budak ni meniaga sementara je ni, meniaga cincai-cincai je. Lebih dipercayai, betul Pali, lebih dipercayai. So pergi register. Kalau you student SSM free kot. I pernah lama tak pergi SSM tu, just renew lesson online tu, tak pergi kat sana. Go and study. Pergi tengok dekat situ macam mana kita nak register company, dan jadilah pergi register company, pergi bank buka current account. Bila ada current account tu, then start business. Nampak profesional sikit lah. Okay, daripada account nama kau je kan, nama personal. So apa ni meniaga cincai-cincai je ni orang kata lah. Okay, free untuk student under EBIS. Betul Zani, apa ada dengar hari tu. So pergi lepas ni pergi, hari Senin pergi. Bukan pergi, tak boleh keluar. Google je lah website SSM tu dulu. Okay, nampaknya I bercakap semakin laju macam kereta api sebab masa tu. Next. Okay, logo.
Okay, design, logo, brand, personal identity, buat logo, business you, product you, okay, adakan satu identity, okay, produk itu, yang ni I skip, ini, tu, okay, positioning, unique selling proposition, you kena tahu produk you ni, apa sebab orang membeli produk you, apa sebab orang membeli produk you dan tidak membeli produk lain, apa bagusnya produk you ni, apa pentingnya produk ni, itu adalah USP. Okay, search. Jadilah lain daripada yang lain. Macam saya cakap you tadi pasal mask, tadi tu pasal tudung, tadi tu kan. Jadilah orang lain daripada yang bukannya menjual benda yang semua orang ada. Okay, memang mungkin produk tu semua orang ada, tapi jadi you tambah baik untuk menjadikan produk itu lain daripada orang lain. So that's where people will search and buy from you. Sebab you berlainan, mungkin orang lain tak boleh offer tu, tetapi you ada. Okay, next, gerak. Okay, synchronization, synchronize. Okay, macam you tengok tadi kan, I punya Facebook page yang apa ni, uh, no, produk sendiri pun dah lupa. Shower gel tadi tu kan, color dia ialah putih dan hijau. Kenapa hijau? Kita nak tunjukkan ingredient produk tu adalah semula jadi, contoh. Okay, so kita kena synchroniskan benda-benda macam ni. Gambar, posting, logo kita, color kita, design. Kalau website tu kita sampaikan ke font, pemilihan font tu pun kena make sure betul. Okay, kalau guna satu font tu sajalah guna. Okay, jangan atas font lain, bawah font lain, apa segala semua dia jadi macam cincang-cincang, dah macam campur, dah macam tak profesional lah dekat situ. Okay, you kena ada logo, gambar yang menarik. Kalau tak pandai ambil gambar, pergi belajar macam mana nak ambil gambar secara cantik, gunakan smartphone ni pun dah boleh gambar cantik dah sebenarnya. Pergi YouTube tu cari macam mana apa ni teknik mengambil gambar yang betul. Benda macam tu aku pun pergi kursus itu bayar juga sebab apa, sebab nak belajar, nak tahu, pergi je lah. Okay, belajar ni bayar tak rugi apa pun. Okay, ilmu yang you dapat tu. Okay, next, upload content. You kena belajar macam mana nak buat content writing. Okay, contoh, I bagi you tak berapa nak banyak contoh sebab masa dah lebih ni, I rasa dengar macam I set satu kata I boleh extend sampai 10-40 kot. Betul Ya ke? betul Dr. Okay, Alhamdulillah. Okay, Okey, betul dah. 8 minit lagi. Alhamdulillah. Okay, cerita pasal content. Okay, kalau you tengok kan, kalau iklan dekat Instagram dan Facebook, ni benda yang you selalu tengok. Okay, peluh ambil gambar bawah cahaya mentari. Yelah, ambil gambar produk kau, bukan ambil gambar kau berpeluh tak apa. Produk tak berpeluh. Syakilah. Okay, content ni, kalau you tengok, contohnya copywriting. Contoh. Okay, copywriting kalau you tengok iklan orang buat, lepas ni you pergi Facebook ataupun Instagram, okay, bila you scroll tu kan akan keluar iklan, betul? You tengok dekat iklan tu, dia punya ayat iklan dia tu, itu kita panggil copywriting. Okay, ayat tu kita tak boleh simply tulis saja tanpa type saja. Nak buat copywriting tu pun ada kursus dia. Aku pergi bayar. Nak tulis dekat situ macam mana bila orang membaca kita punya copywriting tu, dia berminat nak beli. Sebab kenapa kena belajar benda ni? Sebab tulisan ni, copywriting ni tak ada emosi dekat dalam tu. Orang akan membaca menggunakan emosi dia, bukan emosi kita. Okay, kalau kita tulis dekat situ kan, belilah produk ini. Mungkin emosi kita menulis tu, kita sebagai penjual ni kan, belilah produk ini. Contohnya. Kalau customer baca, dia tengok belilah produk ini. Sebab apa? Sebab tak ada emosi dalam tulisan. So itu you kena belajar macam mana nak membangkitkan emosi dalam tulisan you. Bila orang baca, orang terus berminat dan membeli. Itu kena belajar. Okay, so you kena tahu product info. Okay, product info tu you kena tahu A to Z produk itu, macam mana, apa guna dia, macam mana buat, apa ingredient dia, macam mana nak guna, macam mana nak beli, anything lah info about the product, about us. You tu siapa? Kalau ada company tadi, Alhamdulillah nampak professional sikit. Okay, daripada nama personal saja, not apa ni, tak advisable lah untuk menggunakan nama sendiri saja. Company. Dan company ni tak ada syarat pun. You je boleh register, you tak boleh apa segala semua. You as long as, tapi majority of
people who start business online ni dia menggunakan personal. Tapi kalau I lah, this is my personal opinion lah kan, go and register a company. Tak rugi pun, seriously tak rugi pun. Malahan you berbangga lagi sebab you ada company. Kalau orang tanya you suka buat apa sekarang ni, oh I jual apa ni, abang balik. Dia kata, jual abang balik online, okay. I ada company, I owner of a company murah je, okay. Lepas tu you seorang je dalam company tu, tapi you at least you have your own company, you have your own apa ni, current account di bank dan orang boleh transfer duit masuk situ. Professional kan. Itu kita punya apa, impression yang kita nak tunjukkan orang, okay. Kita serious in business. Okay, next is iklan. Ni macam tadi lah cakap tu, digital marketing ni kena belajar, wajib belajar, wajib tahu. Kalau you ada plan untuk buat business online, okay. Jangan rely on you punya WhatsApp sajalah. WhatsApp kejeranan, okay. Saya jual roti, siapa nak beli, sampai situ sajalah business you. Dekat jalan tu je lah, kejeranan you sajalah, okay. You need to expand. Permulaan boleh, okay. Jual roti di sepanjang jalan rumah itu boleh, untuk permulaan boleh. Tapi to go one step further, you need to learn apa ni, benda-benda macam ni, okay. Apa iklan yang iklan ni, ada iklan yang sesuai dengan produk you, ada iklan yang tak sesuai dengan produk you. Contohnya tahu dulu I pernah jual 36, okey. Dulu I pernah jual produk kucing. T-shirt personalized, boleh letak, boleh print gambar kucing sendiri. Kalau kau ada gambar kucing kau nama Oyen, lepas tu you nak gambar Oyen tu dekat t-shirt you tu, okay, bagi I buat contohnya lah kan, dekat situ. Okay, so macam mana boleh cerita pergi t-shirt tadi tu? Apa benda tadi? I dah lupa dah. Kenapa aku cerita pasal t-shirt kucing tadi? Hilang akal pula sekejap. Iklan percuma berbayar. Dah lupa dah. Oh subhanallah, lupa. Okay, kerana pressure masa, lupa dah. Tak apalah, kalau I tinggalkan cerita balik. Sesuai tak tengok kejeranan. Macam mana aku boleh daripada kejeranan pergi t-shirt kucing tadi? Subhanallah, lupa dah. Biarlah. So maksudnya you kena belajar apa ni, iklan berbayar, iklan percuma. Iklan percuma dekat forum, dekat web, apa ni, Facebook page kawan-kawan you, Facebook page jiran you, Facebook page special interest you, okay. Mungkin jiran tak semua suka, ada kucing. Memanglah. Itu sebab I tak boleh jual kat jiran, kena jual kat luar-luar. I jual the whole Malaysia. Okay. Dan benda tu sangat-sangat hit. Sehari dulu boleh dapat dalam 20 ke 30 helai. Terus terang cakap kat you, 20-30 helai itu sehelai boleh untung RM30. Kalau kira lah. Itu online saja. Itu sampingan saja, bukannya main business. Main business kita dah jalan benda lain. Online business ni adalah sesuatu yang unlimited. Kalau you ni orang yang kreatif dan opportunist lah. 2 minit. Berikan customer service terbaik. Okay, layanlah customer you dengan baik. Kalau orang tanya, jawab dengan baik-baik. Di sinilah kita belajar macam mana sabar. Terus terang, sepanjang berniaga ni memang banyak customer tak suka kita pun ada, customer lari pun ada, customer tak puas hati tu memang ada. You tak boleh expect 100 orang customer 100 orang puas hati, tidak. Akan ada orang yang tidak puas hati, okay, ada orang akan benci you, ada orang yang akan komplain, biasalah. Dan sebab kemungkinan juga mungkin di atas kesilapan ataupun kelemahan kita yang kita perlu improve. Kadang-kadang produk kita ni tak bagus. Kadang-kadang produk kita ni, contohnya kalau post tak sampai, ataupun post sampai tapi hancur. Contohnya kan, dia ada 1001 macam nak direct je terus.
Apa maksud KFC beli tak dapat Thai pun mengamuk? Betul. Kalau aku beli, bolehlah kan? Kalau aku beli apa ni KFC tu siap tulis dekat bawah tu besar-besar, tak nak dada, tak nak dada, tak nak dada 3 kali. Yang sampai ke rumah semuanya dada sebab dia tak baca tak nak tu, dia baca dada, dada, dada. Habis semuanya hantar benda tu. Tak nak, tasteless, tak sedap. Luahan perasaan sekejap. Okay. So, layan dengan customer dengan baik. Okay. Dan kita pun kena faham juga, kalau kita pun pembeli juga, janganlah kita sampai ke malam 10, 11, 12, 1, ke 2, ke 3 masih lagi nak berkomunikasi. Itu kan no lah, kita ada certain limit lah. Tetapi if you're free, kalau you memang okay layan customer 24 jam, layan saja, layan dengan baik. Okay. Apa lagi? Alhamdulillah. Ngam-ngam 10.40, are you ready to start your own business? Okay, hopefully semua yang ada bebel ni dah sejam lebih dah ni memberikan serba sedikit idea kepada you tentang online business, especially kepada you yang baru dah bermula. Okay, so kita sambung selepas ni pukul 11 10.45 kita ada satu lagi sesi, kemudian kita akan sambung pukul 11 insyaAllah. Pukul 11, okay. Pukul 11 kita akan berjumpa. Untuk bengkel kedua. Ke bengkel kedua, betul. Kalau ada soalan-soalan yang tertangguh tadi tu, still boleh tanya masa modul ataupun sesi kedua tadi. Okey, saya serahkan kepada organizer. Terima kasih. Okey. Terima kasih Dr. Azmi. Nampak tak, very passionate. Sampai ke ayah saya tu selaju train. Okey. Tapi sama passionate dengan ruangan chat. Ruangan chat pun hangat. Banyak input yang dikongsikan ya. So kami harap ianya dapat memberikan pencerahan yang jelas, membuka minda kita semua dalam bidang perniagaan. Antara poin yang boleh diambil tadi dalam membuat perniagaan, kita tak boleh main jam je, perlu ada persiapan dan sentiasa tambah pengetahuan kita mengenai perniagaan. Untuk mengetahui semua, Dr. Azmi juga merupakan Ketua Unit Jabatan Projek Khas dan Pembangunan Perniagaan di ISAPS. Kalau berminat nak tahu lebih lanjut, join ISAPS, nanti jumpa Dr. Azmi. Okay? So kita berehat sebentar dan insyaAllah kita akan berjumpa kembali pada pukul 10.45. Alright? So